Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 keputeraan Nabi Muhammad SAW. Bermula dengan peristiwa inilah zaman jahiliah yang diliputi kegelapan disinari cahaya, kesesatan digantikan kebenaran dan umat yang hidup bertuhankan hawa nafsu berubah kepada bertuhankan Allah yang Esa. Peristiwa nuzul Al-Quran mencana perubahan dan membina peradaban umat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tidak kami utuskan engkau, yakni wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan baginda menjadi rahmat seluruh alam kerana membawa petunjuk, yakni Al-Quran, yang memandu manusia ke jalan yang selamat dan sejahtera. Sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Peristiwa nuzul Al-Quran. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah, iaitu berpindah daripada tempat yang terletak di sebelah atas ke tempat di sebelah bawah. Al-Quran pula bererti bacaan atau himpunan. Ia dikatakan sebagai bacaan kerana Al-Quran itu untuk dibaca oleh manusia. Ia juga dikatakan himpunan kerana di dalam Al-Quran terhimpun ayat yang menjelaskan pelbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat dan sebagainya. Al-Quran adalah hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan memberi penjelasan kepada manusia. Ayat pertama yang mula diturunkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Maksudnya, bacalah dengan yakni menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan, yakni manusia, dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Berikut adalah peringkat penurunan Al-Quran. Antara hikmah utama Allah Subhanahu wa taala merencanakan penurunan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW secara beransur-ansur adalah kerana yang pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya. Ini kerana dengan turunnya Jibril AS membawa wahyu secara berulang-ulang dapat menguatkan jiwa baginda SAW. Bukan sesuatu yang mudah untuk memikul tanggungjawab yang besar sebagai seorang Rasul untuk menghadapi ancaman daripada orang-orang yang menentang baginda. Selain itu, untuk mendidik masyarakat waktu itu secara beransur-ansur bagi memudahkan mereka memahami Al-Quran, menghafaz serta dapat beramal dengannya. Oleh itu, mereka dapat mengikis akidah amalan dan adat yang bertentangan dengan Islam secara beransur-ansur. Oleh itu, sedikit demi sedikit ia dapat dihapuskan. Seterusnya, untuk menyesuaikan dengan peristiwa yang baru berlaku, iaitu apabila timbul sesuatu masalah di kalangan mereka, turunlah Al-Quran menentukan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan
bahawa sumber Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ia bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW atau makhluk lain. Peristiwa nuzul Al-Quran seharusnya dihayati oleh umat Islam kerana ia menjadi asas keimanan terhadap Al-Quran bahawa ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia sebagai asas utama dalam pengakuan umat Islam terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW serta keyakinan Islam itu adalah agama yang benar dan diredai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berlakunya nuzul Al-Quran, hala tuju kehidupan manusia menjadi lebih kemas dan jelas dengan berpandukan petunjuk dan pedoman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.